Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri kuliah ringkas di mana saya menjelaskan buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, bagi sesi ini saya nak mulakan dengan satu penjelasan dahulu. Di mana dalam video yang lepas saya ada menerangkan, saya ada bagi beberapa contoh bid'ah. Dan salah satu bid'ah yang saya sebut dalam video itu ialah sambutan Maulid Nabi. Sambutan Maulid Nabi. Lalu selepas itu ada beberapa ibu atau bapa yang menghubungi saya dan bertanya kalau macam tu bagaimana hukum sambutan birthday anak-anak? Ataupun sambutan birthday untuk orang tua ke suami, untuk isteri ke isteri, untuk suami ke sebab mereka kata kalau sambutan birthday Nabi tu saya kata bid'ah, sambutan birthday anak pun bid'ah juga ke? Mereka bertanya ya. Ada juga soalan-soalan lain di mana soalan tu kalau saya ada tulis sebelum ni dalam risalah ke dalam buku ke, saya hanya bagi link itu kepada mereka. Tapi dalam perbezaan antara sambutan Maulid Nabi dan sambutan Maulid anak, sambutan birthday anak saya tak ada tulis apa-apa lagi sebelum ni. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskannya. Okay? Bagi para hadirin yang belum menonton video yang lepas, okey tak apa, saya bagi ulang kaji secara ringkas. Dalam sesi yang lepas, dalam video yang lepas, kalau nak tengok boleh dalam saluran YouTube saya, tajuknya Bid'ah Menyelisihi Fitrah. Boleh tengok di situ. Di mana dalam sesi itu, dalam video itu, saya mengupas firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 30, surah yang ke-30, ayat yang ke-30. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajah kamu. Hadapkanlah wajah kamu kepada din yang hanifah, din yang lurus, yang suci bersih ni, yakni agama Islam. Okay, Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir menerangkan bahawa tengok sini maknanya tak payah duk tengok agama-agama lain. Tak payah tengok agama-agama lain dan kemudian pergi pergi tiru pula amalan-amalan akidah ataupun ibadah daripada agama tersebut. Lalu saya bagi contoh, salah satu contoh kita pandang agama lain dan kita ambil ialah kita pandang agama Kristian dan kita lihat mereka ini menyambut hari jadi Jesus. Okey, dan mereka meraihkannya sebagai hari Christmas. Okey. Dan kita pun tiru sama. Kita pun ambil hari jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meraihkannya sebagai Maulid Nabi. Okey. Berdasarkan itu, jadi itu saya kata satu contoh bid'ah. Jadi timbul soalan. Kalau sambut hari jadi anak, hari jadi ibu bapa macam mana pula ya? Okey, jadi di sini perinciannya ya. Apabila saya kata jangan tengok agama lain, apabila Allah SWT berfirman dalam surah 30 Ar-Rum, okey, hadapkanlah wajah kamu kepada agama Islam yang hanif ini, bererti jangan tengok agama lain. Jangan tiru agama lain. Kalau nak tengok kepada tamadun mereka, nak tengok kepada ilmu mereka, nak tengok pada peradaban mereka dan mengambil apa yang baik dan meniru apa yang bagus, itu dibolehkan. Dan ini telah dibuktikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada saat ini saya teringat beberapa contoh, antaranya untuk perang Khandaq, perang Ahzab, apabila musuh-musuh mereka bersekutu, they form a coalition to attack Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai strategi perang di mana baginda dan umat Islam menggali parit yang dalam keliling Madinah supaya musuh tidak mudah nak melangkah masuk. Okey, dan strategi perang itu bukan daripada orang Arab, bukan daripada orang Islam. Okey, tak silap saya daripada Parsi ataupun daripada Rom. Dan Nabi pakai. Bererti boleh kita nak ambil sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus daripada tamadun lain, asalkan ia bukan berkaitan agama. Itu satu contoh. Contoh yang lain, kertas. Okey.
Ini kena explain dulu. Okey, pada zaman Nabi SAW terdapat perbincangan di kalangan ahli-ahli ilmu, di kalangan ahli-ahli sirah, ada kertas ataupun tidak. Satu pandangan yang saya cenderungi ialah ada kertas tetapi jumlahnya terhad. Maka ianya tidak diguna pakai secara meluas. Sebaliknya, kalau nak menulis apa dia orang nak menulis ayat Quran, nak menulis apa-apa, mereka menulis di pelepah kurma. Mereka menulis di kulit-kulit haiwan. Kertas ada tapi sesuatu yang very precious and limited and is only being used for something that is important. Okey, Rasulullah SAW bagi dia tengok peradaban lain, raja antara raja, pemerintah atau pemerintah, mereka ni berbalas surat dan mereka menggunakan kertas. Maka Rasulullah SAW pun dalam rangka hendak menyampaikan mesej Islam kepada maharaja, kepada pemerintah negara lain, raja-raja apa ke, takkan nak hantar kulit kambing, takkan nak hantar pelepah kurma. Lalu baginda pun menggunakan kertas. Itu yang pertama. Okey, baginda dictate, okey, baginda iblat, juru tulis pun tulis apa mesej dakwah yang baginda nak sampaikan. Jadi baginda guna kertas, yang di mana kertas itu ialah sesuatu yang baginda ambil. Bukan kertas tu tak, konsep berdakwah menggunakan kertas. You nak hantar surat rasmi, guna kertas kan. Jangan hantar kulit kambing, jangan hantar pelepah kurma. Okey, sebagai contoh. Itu satu. Satu lagi baginda tengok apa yang dibuat oleh peradaban lain. Mereka tu bila surat rasmi, dan untuk membuktikan itu surat rasmi daripada pemerintah, daripada maharaja, daripada governor ke apa ke, ada cop rasmi. Dan cop rasmi pada zaman itu ialah lilin merah dicairkan, lepas tu drop, jatuh 2-3 titik di atas kertas surat rasmi itu. Okey, sementara masih cair tu ambil cop mohor dan cop di atasnya. Sampai sekarang benda ni diamalkan. Kalau kita tengok sijil-sijil yang kita dapatkan, ada macam warna merah tu. Tapi yang itu sekarang ni guna printing teknologi lah. Dulu mereka guna cara tu. Okay? Lilin merah, panaskan, jatuh beberapa titik dan cop. Itu tanda surat rasmi. Okay? Tanda surat rasmi daripada orang yang menghantar. Rasulullah SAW baginda ni alert. Baginda tengok benda tu mereka buat. Baginda pun ikut sama. Dan baginda SAW memakai cincin. Okey, dan cincin Rasulullah itu ada tulis Rasulullah. Cincin baginda, ingat di sini. Cincin baginda pakai mukanya di dalam. Sebab baginda tak suka nak menunjuk-nunjuk. Mukanya di dalam. Bila nak cop surat, baginda pusing keluar, cop, lepas tu pusing balik dalam. Itu cop mohor, surat rasmi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau dengar ada orang pakai cincin, mukanya di depan, mukanya di luar, dia kata sunnah Nabi. Kelintung cakap dia, tak. Pergi belajar lagi tak. Sunnah Nabi kalau nak pakai cincin, di mukanya di dalam. Dan itu digunakan bukan untuk perhiasan, bukan cincin kahwin ke apa ke. Tak, itu untuk cop mohor. Saya tak pakai cincin sebab saya tak tulis surat rasmi dan saya tak perlu cop mohor. Okey. So itu sunnah Nabi SAW dan baginda ikut daripada peradaban lain. Ini sekadar 3 contoh ya. Strategi perang Khandaq, menggunakan kertas dan juga cop mohor. Di mana Rasulullah SAW tengok kepada peradaban lain dan mengikutinya jika ia bagus, jika ia baik. Bahkan bukan sekadar ikut macam tu saja. Sama-sama kita tahu dalam sirah Nabi SAW, ketika baginda nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, baginda mengupah atau meminta tolong, kita panggil tour guide yang ketika itu seorang kafir, belum Muslim lagi, untuk bawa melalui jalan rahsia supaya apabila musuh-musuh di Mekah nak kejar Nabi, dia orang pun tak tahu sebab dia orang ikut jalan biasa. So, yang bawa tour guide tu ketika itu seorang kafir daripada kota Mekah. Jadi ini beberapa contoh. Okey, kembali kepada persoalan tadi tentang sambutan hari jadi. Okey, bila saya kata ianya bid'ah, ianya kerana apa? Kerana itu adalah sambutan orang-orang Kristian yang memiliki nilai-nilai keagamaan. Buktinya kenapa? Sebab bila hari Christmas, sambutan hari Christmas, mereka pergi ke gereja untuk sembahyang dan sebagainya. Berbeza dengan kalau orang-orang barat ke apa ke, mereka membuat sambutan hari jadi. Itu bukan sambutan keagamaan, itu sambutan kegembiraan. Sambutan mereka untuk anak ke, untuk pasangan ke, untuk ibu bapa ke apa ke.
Disebabkan itu bukan sambutan keagamaan, terpulang pada masing-masing. Kalau lihat ianya sesuatu yang baik, bagus, nak ikut tak apa. Kalau rasa tak elok, tak mengapa. Sebab ia bukan sambutan keagamaan. Jadi ini poin pertama. Bezakan dia antara sambutan keagamaan atau sambutan biasa-biasa. Sambutan hari lahir Jesus dengan perayaan hari Christmas itu adalah sambutan keagamaan. It is a religious celebration, a religious day. They go to church on that day. Hari sambutan birthday anak, okey, itu bukan hari agama. Mereka tidak pergi ke gereja. Okey, jadi kepada masyarakat kita, umat Islam, nak ikut silakan. Kalau tak nak ikut, tak apa. Okey, ini beza yang pertama. Ini beza yang pertama. Yang kedua, orang Kristian, macam saya sebut dalam video lepas, mereka menjangkakan, menganggap saja bahawa Jesus lahir pada 25 Disember. Mereka tidak ada bukti yang kukuh. They are just following conjecture. Mereka hanya ikut sangkaan. Tidak ada fakta yang sahih di sebaliknya. Kita pula pun meraihkan hari jadi Nabi Muhammad SAW pada tarikh 12 Rabiul Awal, di mana tarikh itu pun adalah satu sangkaan. Bukannya tarikh yang benar-benar ada fakta sahih, ada sanad sahih bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal. Jadi di sini nampak tak? Orang Kristian dia orang ni sambut berdasarkan sangkaan. Kita pun ikut sama. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bersabda yang maksudnya kalian nescaya akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka tu masuk dalam lubang biawak, maknanya buat kerja yang mengarut, buat kerja yang sia-sia, buat kerja yang salah, buat kerja yang bodoh, kalian pun akan ikut sama. Okay, para sahabat bertanya, orang-orang terdahulu tu Yahudi dan Nasrani ke, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Memang terbukti melalui sambutan Maulid itu, masyarakat Kristian menyambut 25 Disember, satu tarikh yang mereka jangka saja. Kita pun, umat Islam pun ikut sama, tarikh 12 Rabiul Awal, lebih kurang saja. Tapi apa beza dengan sambutan hari jadi anak-anak? Sambutan hari jadi anak tu kita tahu secara pasti itu tarikh dia dilahirkan. Sambutan hari jadi suami atau isteri pun kita tahu itu secara pasti. Kalau lupa pun ada surat beranak. Kalau lupa pun nombor IC kita, susunan tertibnya tu adalah berdasarkan tarikh lahir juga. Jadi sambutan hari jadi anak adalah sesuatu yang berdasarkan fakta yang meyakinkan, fakta yang sahih. Sambutan hari jadi Maulid Nabi pula adalah pada satu tarikh yang dijangkakan, disangkakan saja. Ada beza dekat situ tu. Itu nombor 2. Ya, saya laju sangat ke? Okey ke? Okey. Yang ketiga pula bezanya. Ketiga pula, sambutan Maulid Nabi itu, daripada sambutan itu berkembang pula lagi macam-macam amalan-amalan lain. Amalan-amalan lain yang ianya adalah bid'ah. Sebab pada asalnya, sambutan Maulid Nabi itu pun tak ada. Dan ibadah-ibadah yang dikaitkan, yang diikatkan dengan sambutan Maulid Nabi itu pun tak ada. Tapi kerana sambutan Maulid itu berkembang, nyanyian-nyanyian qasidah, berkembang nyanyian-nyanyian nasyid-nasyid yang kita dengar, ini macam minta tolong pada Rasulullah ni. Salah ni. Okay, selawat-selawat yang kita kata puji berlebih-lebihan. Selawat-selawat yang setengah-tengah selawat tu betul ramai-ramai berdiri. Kenapa berdiri ni? Nabi masuk. Saya tahu sebab saya pun pernah hadir tak? Saya tak berdiri, tengok orang semua berdiri. Orang sebelah, siku saya suruh berdiri. Tanya kenapa? Rasulullah datang. Itu dia. Okay. Jadi, bid'ah ni, kalau kita belajar, ia dari mula lagi, ia bermula secara kecil-kecilan. Dan bila kecil-kecilan, orang kata tak apalah, ni perkara kecil je. Lama-kelamaan ia semakin membesar, semakin membumi, semakin memasyarakat, sampai ianya dianggap sebahagian daripada agama. Ini kata-kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ada saya nukil dalam buku saya, 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, dan kita tahu dalam kaedah usul fiqh, ada satu kaedah, ada satu dalil yang disebut sebagai saddu zariyah. Bahasa mudah, cegah sebelum parah. Benda maulid ni daripadanya akan berkembang banyak bid'ah-bid'ah lain. Jadi nak stop macam mana? Stop daripada yang
yang benih yang awal tu, stop awal-awal lagi. Jangan tunggu dah berkembang, dah membumi, dah masyarakat baru nak tukar. Sebab ketika itu susah dah nak ditukar. Okey? Beza pula dengan birthday anak. Kalau buat sambutan birthday anak, ada ke ibadah yang berkaitan dengannya? Tak ada. Paling-paling pun mungkin kita doakan anak tu agar umurnya diberkati, Allah merahmati hidup dia ke apa semua tu. Tapi tak ada acara-acara ibadat-ibadat keagamaan. Beza di situ. Dan yang terakhir, kalaulah kita ni betul-betul sayang Nabi SAW, kalaulah kita ni betul-betul nak menghargai hari lahir Nabi SAW, baginda telah pun mengajar kita apa yang patut kita buat. Apa dia ya? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Qatadah. Okey, ditanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa hari Isnin. Baginda menjawab, kenapa puasa hari Isnin? Baginda menjawab, kerana pada hari itulah aku dilahirkan dan kerana pada hari itulah diturunkan wahyu yang pertama. Jadi if you really love the Prophet and you want to appreciate the day he was born, the greatest human is born on that day, for you to celebrate, bukannya sambutan Maulid Nabi, tetapi berpuasa pada hari Isnin. Dan di sini ada beza ya. Puasa tu ialah setiap hari Isnin sepanjang tahun. Sekadar mana yang boleh. Ianya bukan sambutan sekali setahun. Bukannya you cari hari Isnin yang match dengan 12 Rabiul Awal, saya puasa pada hari itu. Ianya bukan you cari Isnin yang paling dekat dengan 12 Rabiul Awal, lalu anda puasa pada hari itu. Tidak, you puasa pada setiap hari Isnin. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa ni dia beza daripada sambutan. Puasa ni you tak makan, you tak minum, you banyak duduk berdiam apa ke. Dan buka puasa pun biasa-biasa. Rasulullah bukanlah buka puasa dengan berpesta. Berbeza dengan perayaan Maulid, berbeza dengan sambutan Maulid. Ianya ada perarakan. Okay, sekarang tak ada dah. Okey. Ada majlis itu, majlis apa semua yang sangat kontra dengan apa nak kata dengan berpuasa. Jadi kalau betul-betul you sayang Nabi SAW, you nak mengingati hari lahirnya, ialah dengan berpuasa pada hari Isnin. Okey. Jadi berdasarkan beberapa penjelasan ini, saya harap dapat dibezakan di antara sambutan Maulid Nabi, kenapa saya kata ia bid'ah, dan sambutan birthday anak, birthday ibu bapa ke apa ke. Ianya bukan bid'ah. Ianya dalam urusan dunia. Memang nak kata ambil peradaban lain pun boleh, tak mengapa. Jika siapa yang rasa ianya baik, ianya bagus, dapat mengembirakan ibu bapa di kampung, dapat mengembirakan suami isteri, dapat mengembirakan anak-anak, silakan. Tak nak buat pun tidak apa. Tetapi ianya beza dengan Maulid Nabi SAW. Jadi saya ulangi beberapa poin ya, bagi faham balik. Beza yang pertama, sambutan hari Christmas ialah sambutan agama. Dan kita dilarang daripada meniru agama orang lain. Okey? Sambutan hari jadi ialah daripada urusan dunia. Nak buat boleh, tak buat boleh, tak apa. Nabi SAW sendiri pun pernah ikut dan tiru daripada tamadun, daripada peradaban orang-orang bukan Islam. Ya, asalkan ianya baik. Tapi kalau dalam bab agama, Nabi tak ikut. Bila baginda sedang berfikir macam mana nak menandakan masuknya waktu solat, ada sahabat yang kata kita bunyikan loceng. Nabi kata tak mau, itu cara agama lain, kita tak mau. Sampai bab itu pun tak mau ya. Itu nombor 2. Nombor 3-nya, daripada Maulid ini munculnya banyak bid'ah lain-lain. Maka berdasarkan kaedah Saddu Zariah, senang cerita, cegah sebelum parah. Kecil-kecil lagi cegah. Saddu Zariah ni tak payah baca dalam kitab usul fiqh yang high level. Bukan tak payah kena pergi sampai Al-Muwafaqat oleh Imam Asyatibi ke apa ke. Buku usul fiqh yang basic pun ada dah sebut dalam tu. Okey. Dan yang terakhir, kalau betul nak sambut Maulid Nabi, ianya bukan dengan sambutan yang kita faham sekarang ni, tapi ianya dengan berpuasa pada setiap hari Isnin. Pada setiap hari Isnin ya. Moga-moga dengan penjelasan ini, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah dapat membezakan antara Maulid Nabi dan juga maulid ataupun sambutan hari jadi anak-anak ataupun orang tersayang. Okey, setakat ni boleh ya? Okey, moga-moga difahami semua ya. Okey, ada satu lagi soalan yang saya tak jawab secara penuh. Tapi memandangkan agak ramai yang bertanya, saya dah bagi dah link bukunya tu. Tapi ada yang ramai bertanya, saya nak sentuh sikit ya. Tentang
budaya kita doa berjemaah. Budaya doa berjemaah, dan ianya menjadi satu pakej yang hampir-hampir wajib, ya. Satu pakej yang mesti selepas solat berjemaah, mesti doa berjemaah. Sampai-sampai kalau seseorang tu tak reti doa berjemaah, dia pun takut nak jadi imam. Bukan sebab dia tak tahu jadi imam, tapi sebab tak tahu nak doa berjemaah lepas tu. Dan dalam kuliah yang lepas saya kata doa berjemaah itu bid'ah. Lalu banyaklah yang tanya-tanya. Okey, tak apa. Saya nak mulakan dengan soalan dulu. Kalian ni yang sebelum ni amalkan doa berjemaah ni tak pernah tertanya ke dalilnya apa? Kan ianya satu yang lazim dibuat lepas setiap solat jemaah, bahkan dalam majlis-majlis juga, majlis perkahwinan sepertinya, ada panggil ustaz, dia pun doa. Yang hadirin pun semua angkat tangan berdoa. Tak pernah tertanya ke ini amalan siapa ni, Nabi ajar ke? Kalau ada majlis apa-apa ke seorang berdoa, buat majlis di rumah ke seorang berdoa, lain-lain semua angkat berdoa juga. Tak pernah bertanya ke? Sampai-sampai bila saya kata dalam video sebelum ini bahawa itu bid'ah, baru bising, baru kecoh-kecoh apa begitu. Kalian beramal sebelum ni tak pernah tanya dalil ke? Kan? Apakah ianya menganggap secara automatik, something by default? Orang buat, kita pun buat. Jumhur di sini buat, kita pun buat. Okey, tak apalah. Memandangkan yang bertanya, sebenarnya perkara ini saya telah jelaskan dalam buku saya, Soal Jawab Adab-Adab Berdoa. Jadi secara ringkasnya dalam tu ada satu bab khusus tentang doa berjemaah, di mana saya telah menghimpun banyak hadis-hadis Nabi SAW, di mana baginda berdoa di khalayak ramai. Akan tetapi para sahabat di sekelilingnya tidak angkat tangan mengaminkannya. Satu contoh, doa just before perang Badar, Rasulullah berdoa di atas untanya, ya Rasulullah, jika yang 300 orang ini gugur dalam perang Badar ni, tak ada lagi orang yang nak bawa Islam ni. Sungguh-sungguh baginda berdoa. Sahabat pun sungguh-sungguh tengah panik ke, tengah takut ke, tengah ni ke, sebab mereka ni lebih kurang 300 saja. Musuh pula lebih kurang 1000. Macam mana ni? Rasulullah berdoa. Dia orang riwayatkan hadis tapi dia orang tak cerita, dia orang angkat tangan sama pun. Okey, itu satu contoh, dan saya telah kemukakan banyak lagi contoh-contoh lain bagaimana Nabi SAW berdoa dalam suasana orang ramai, para sahabat ada keliling, dan mereka tidak angkat tangan, mereka tidak turut mengaminkannya, dan Rasulullah pun tak ajar mereka suruh angkat tangan sama-sama dan mengaminkannya. Dalam bab yang sama juga, saya ada kemukakan beberapa hadis-hadis yang seolah-olah membolehkan atau menganjurkan doa berjemaah bersama-sama, dan saya telah pun menerangkan kelemahan sanadnya, kedaifan hadis-hadis tersebut. Okey. Kemudian ada juga yang tanya tentang doa selepas solat, sebab saya ada menerangkan bahawa Nabi SAW dalam hadis yang sahih mahupun hasan mahupun daif tidak pernah berdoa selepas solat. Okey, lalu ada pula yang bawa hadis. Okey, mari kita baca hadis tersebut, ya. Hadis itu riwayat Imam Tirmizi. Hadis tersebut riwayat Imam Tirmizi. Okey. An Abi Umamah qala, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u, apakah doa yang paling didengar oleh Allah SWT? Apakah doa yang paling didengar? Baginda menjawab, Jauful lailil akhir. Okay, pertengahan malam yang terakhir, ataupun bahasa kita sebut second half of the night. Okay. Dan wa duburas salawatil maktubah, dan dubur solat-solat fardu. Ada hadis ni. Nabi kata doa yang paling didengar oleh Allah SWT, satu ialah selepas separuh kedua waktu malam, second half of the night, dan yang keduanya kita kata apa? Selepas solat-solat fardu. Mulalah yang kita kata yang sebahagian tu kan. Ni tengok ni pilot ni. Alif bata tak tahu, baca Arab tunggang langgang. Boleh pula kata doa lepas solat tu Nabi tak pernah buat. Padahal Nabi sendiri yang anjurkan. Okey. Nanti dulu ya. Tekan break dulu. Nanti dulu. Pertama sekali bila baca hadis, tengok takhrisnya. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi, rangkap yang terakhir itu, yang ni, dan dubur
solat fardu, itu beliau menerangkan bahawa itu adalah dhaif. Tak nak pakai Albani, itu tukang jam. Pilot, tukang jam, cikgu geografi, tak mau dengar. Kita nak dengar daripada ulama'. Kita nak dengar daripada ahli hadis. Okey, kita dengar pula penjelasan Syekh Syuaib Arnaud. Okey, imam kabir dalam bidang hadis. Pentahqiq sangat banyak. Okey, seorang yang sangat hebat, okey, dalam bidang hadis. Beliau sendiri ketika menyemak, okey, kitab Sunan Tirmizi atas nama Jami' Al-Kabir, beliau juga menerangkan kelemahan rangkap yang terakhir itu, iaitu dubur setiap solat fardu. Itu dari sudut takhrijnya. Tak apa. Nak amalkan juga boleh tak? Okey, boleh, sebab dianya bukanlah dhaif jiddan, dianya bukanlah hadis palsu, bukanlah hadis mungkar ke apa ke. Okey. Dubur. Hati-hati ya, kalau baca hadis ni tengok orang yang terjemah tu. Dia terjemah penghujung solat ke dia terjemah selepas solat? Kalau selepas solat, Nabi akan sebut ba'da, sesudah solat. Tapi Nabi sebut dubur. Dubur ni bila ya? Dubur, kita tahu satu anggota yang berada di hujung tetapi masih dalam badan kita. Ya, dubur sesuatu yang di hujung tetapi masih dalam badan kita. Dubur tu bukan duduk di luar. Jadi masih dalam solat. Maknanya solat dubur yang bagi dia masukkan itu ialah di duduk tasyahud akhir, lepas baca tasyahud sebelum beri salam. Dan tafsiran ini bukan sekadar goreng saja ke apa ke, bukan sembang kari, dibuktikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku saya Soal Jawab Adab-adab berdoa itu, dalam bab bilakah waktunya untuk berdoa ketika solat, saya telah mengemukakan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda mengamalkan dan mengajar untuk baca doa di tasyahud akhir, selepas bacaan tasyahud dan sebelum memberi salam. Itu maksud dubur ya. Bukannya selepas. Okey. Ada beza di situ. Okey. Jadi moga-moga dengan penjelasan ini dapat membantu ya persoalan tentang doa berjemaah ni. So apa nak buat ya? Tak apalah kalau orang lain dia tak payahlah. Saya pun hadir kat majlis kahwin. Sebab Nabi kata kalau ada undangan kena hadir kan? Kena hadir. Tapi kalau ada benda yang tak betul, dia nak doa, saya tak payah. Doa saya duduk je lah. Kan, kenapa nak kena angkat sangat? Faham ke apa dia baca doa tu? Kan, tak apa-apa, ditembak je kan? Okey. Jadi ini secara ringkas tentang doa berjemaah. Sama ada berjemaah secara umum ataupun berjemaah setiap kali selepas solat fardu, sebagaimana yang diamalkan di masjid yang di Serau di sini, sehingga ianya adalah satu package yang seolah-olah wajib. Kita kata je sunat, benda tu tak buat pun tak apa. Cuba tak buat. Mesti imam tu, kalau imam rasmi yang digajikan oleh Jabatan Agama Negeri, Majlis Agama Negeri, mesti kena panggil lepas tu. Okey. Okey, dah panjang dah pula. Tapi saya nak cerita satu benda penting ya di sini ya. Ada perkara lain yang saya nak cerita tentang cara kita di Malaysia beragama. Minta maaf awal-awal ya. Minta maaf awal-awal jika apa saya nak sampaikan ni macam menyakitkan ke, macam laser ke apa ke. Tapi saya nak bagi tahu satu perkara ya. Masyarakat kita ni dulu-dulu, manhaj mereka, metodologi mereka dalam beragama ialah asalkan boleh, asalkan baik, teruskan. Asalkan bagus, teruskan. Teruskan buat. Baik ke tak baik ke pada penilaian mereka sendiri. Ini generasi lama, generasi asalkan baik saya panggil. Kemudian datang generasi dalil. Generasi agamawan yang bila mengajar, mereka mengajar dalil. Berserta dengan takhrijnya, berserta dengan rujukannya. Dan orang yang mengamalkan pun generasi dalil. Ada dalil, amalkan. Tak ada dalil, tak mau. Lalu generasi yang asalkan baik ni, mereka pun, alamak, kami ni dalil apa ya? Okey, barulah mereka tercari-cari dalil. Generasi asalkan baik ni, buat dulu, kemudian baru cari dalil. Buat dulu, kemudian baru korek-korek dalil. Okey? Korek-korek, cari-cari dalil. Jumpalah hadis-hadis boleh doa berjemaah. Sebagai contoh ya. Jumpa hadis-hadis boleh lah. Generasi dalil pula, tengok hadis-hadis tu. Tak, ini hadis dhaif. Ada kelemahan dalamnya. Generasi yang asalkan baik ni pula, ulama kata boleh. Boleh hadis dhaif ni amalkan. Engkau ni yang tak tahu.
Hadis ni daif boleh? Okey. Sebenarnya, hakikatnya, apabila para ulama membolehkan pengamalan hadis-hadis daif, mereka meletakkan sejumlah syarat yang seandainya kita tahu syarat-syarat itu, kebanyakan hadis daif yang disebar-sebarkan, yang diajarkan di Malaysia ini sebenarnya tidak menepati syarat tersebut. Okey, dan syarat-syarat ini agak panjang. Saya sendiri ada video berasingan tentangnya. Boleh rujuk dalam saluran YouTube saya. Hampir-hampir 2 jam. Tapi tak apalah, nak cerita panjang-panjang ni apa semua, complicated pula ke apa ke. Saya nak bagi satu analogi yang mudah. Satu analogi yang mudah tentang hadis daif ni, ya. Dan moga-moga mereka yang suka sangat membela hadis daif, suka sangat mengamalkan hadis daif, suka sangat menyampaikan hadis daif ni, moga-moga mereka ni jujur mempertimbangkannya. Saya nak bagi analogi begini, ya. Okey, hadis kita tahu ianya terdiri daripada rantaian sanad, di mana dalam sanad itu ada perawi-perawi, dan perawi itu kita semak pula apakah ia saling bertemu, saling bersambung antara satu sama lain. Perawi-perawi itu kita semak dari sudut siqah ataupun tidak, dari sudut dhabit ataupun tidak. Okey, kalau telah memenuhi ciri-ciri itu, kita lihat pula apakah mereka telah saling bertemu dengan perawi-perawi yang lain dan membentuk satu rantaian yang bersambungan. Tidak ada yang terputus, tidak ada yang meragukan, tidak ada yang tadlis. Dia kata dia riwayatkan daripada ni, tapi padahal daripada orang lain, betul baru ni. Okey. Analogi nak mudah faham benda ni, ya. Kalau pergi hiking, kalau pergi camping, masuk dalam hutan. Contoh, ya. Masuk dalam hutan. Kita nak menyeberang satu sungai yang deras airnya, ataupun nak merentas satu gaung. Ada jambatan gantung. Suspension bridge. Okey. Bagi yang biasa masuk hiking, dia tahu. Yang tak pernah masuk pun tak apa. I am sure you can think about it. I am sure you can imagine it. Okey, ada jambatan gantung. Okey, jambatan gantung tu ada talinya yang menghubung pelantar-pelantar kayu. Pelantar-pelantar kayu tu umpama perawi-perawi hadis, dan tali yang mengikat antara pelantar-pelantar itu ialah ikatan yang membentuk kesinambungan para perawi itu. Okey, hadis yang daif itu umpama kayu-kayu pelantar itu yang dah reput. Ada yang dah pecah, ada yang reput, ada yang dah hilang. Dan sanad yang terputus pula atau yang ragui itu umpama tali yang telah reput. Tali yang kita tengok ni macam nak putus dah. You nak seberang sungai ke tidak dengan jambatan macam tu? You tengok, okey, tali ni dah reput. Kayu tu pun macam dah reput ni. Aku ni dengan bawa backpack apa semua ni. Nak seberang ke tidak? Itu contoh satu. Kedua pula, just a few meters by the side. Beberapa meter di tepi, pihak yang menjaga hutan tu, Jabatan Perhutanan ke apa, mereka telah buat jambatan gantung yang baru. A new suspension bridge. Talinya kukuh, baru, pelantarnya pun semua solid-solid. Wah, ini nampak gaya lebih selamat aku guna untuk seberang. Yang ini ni dah reput ni, pelantar pecah apa ni. You nak guna yang reput tu ke? You nak guna yang baru, yang solid, yang kukuh tu? Mesti kita guna tu. Betul atau tidak? Demikianlah perbezaan antara hadis dhaif dengan hadis sahih. Hadis sahih tu rantaian, chain of narrators, sanadnya itu sahih. Berarti apa? Para perawinya semuanya kukuh, dan rantaian yang mengikat antara perawi itu semua juga adalah kukuh. Ianya adalah jambatan yang kuat. Kita nak seberang pun kita guna yang itu. Jambatan yang lemah tu umpama hadis yang dhaif. Pelantarnya telah reput-reput. Berarti perawi dia pun 50-50. Kita tak tahu hafalan dia macam mana, kepercayaan dia macam mana. Tali yang mengikat pun dah reput-reput tu. Kita pun tak tahu tengah-tengah seberang halfway tu terputus ke apa ke. Jadi demikianlah. Bagi orang yang suka sangat dengan hadis dhaif ni, suka sangat nak membela hadis dhaif ni, kalaulah kalian masuk hutan, pergi hiking, pergi camping, nampak dua jambatan ni, tipulah kalau kata kami nak guna jambatan reput ni. Pasti kalian juga akan guna jambatan yang sahih. Kami juga akan guna jambatan yang sahih. Kami tahu ada yang dhaif tu. Maknanya kita pun perhatikan juga ada hadis dhaif. Tapi dah ada yang sahih. Dah ada yang meyakinkan. Nak guna yang reput tu buat apa? Okey. Sekarang ni, ulama' kata boleh.
Okey, ulama tu letak tepi kejap. Tak kisahlah 1,000 ulama ke 10,000 ulama ke apa ke, tapi fikir dengan akal yang waras dan adil. Antara jambatan yang dah reput tu dengan jabatan yang baru yang kukuh tu. Nak guna yang mana satu? Tak kisah 10,000 ulama kata boleh ke apa ke, sebab ulama-ulama yang kata boleh tu mereka telah meletakkan sejumlah syarat yang anda berdusta atas nama ulama tu jika anda hanya berkata ulama A kata boleh, ulama B kata boleh. Umpama kalau nak guna juga jambatan yang reput tu, berat badan anda mestilah 40 kilo ke bawah. Hanyalah kena one at a time. Seorang-seorang saja yang menyeberang, tak boleh 2-3 orang sekali. Kena ada tali keselamatan lain yang pegang sebagai contoh ya. Demikian ada syarat-syarat. Kalau nak guna jugalah jambatan yang reput tu, ada syarat-syaratnya. Demikianlah juga para ulama apabila mereka berkata boleh nak amalkan hadis yang dhaif, mereka meletakkan sejumlah syarat-syarat. Yang syarat-syarat tu entah kenapa hilang daripada orang-orang yang kononnya duk ikut ulama ni. Okay, tapi kalau ada hadis yang reput tu, jambatan reput tu, tapi di sebaliknya ada jambatan yang kukuh, yang sahih, yang nak guna yang reput tu juga, apa pasal? Inilah analogi. Kalau orang yang masih tak faham beza antara hadis dhaif dengan hadis sahih. Okay, beza kenapa hadis ni dhaif, kenapa hadis ni sahih. Ini saya bagi satu analogi. Jadi tipulah orang-orang yang berkata tak, kami kalau pergi hiking jambatan reput tu jugalah kami nak. Okay, tipulah tu ya. Jadi demikianlah ya. Satu kita kata perbandingan supaya kita mudah faham di manakah kedudukan hadis-hadis dhaif ini di dalam Islam. Jadi sekali lagi saya ulangi, generasi yang sebelum ini asalkan baik okey. Bila kita tanya dalil, generasi dalil tanya dalil, dia pun korek jumpa dalil. Sebab mereka punya manhaj beramal dulu. Kemudian baru cari dalil bila ada orang tanya dalil. Bila ada orang kata bid'ah, baru nak cari dalil. Cari-cari tengok dhaif. Alamak. Tak apa. Spin. Ulama kata boleh. Ulama yang kata boleh, mereka meletak banyak syarat-syarat. Ya, seandainya kita tahu syarat tu, nescaya kita tidak mudah-mudah mengamalkannya. Bukan sekadar itu. Kemudian dalam bab yang sama sudah ada hadis yang sahih. Kenapa yang tinggalkan yang sahih, nak yang dhaif juga tu? Okey. Ini yang pertama ya. Yang kedua, generasi yang kita kata asalkan baik boleh tu, amal dulu kemudian baru cari dalil. Bila cari tengok dalam bab tu dalil tak ada, tapi mereka jumpa dalil yang umum. Maka mereka ambil dalil yang umum tu dan mereka tujukan kepada satu amalan yang khusus. Sebagai contoh, dalam video yang lepas saya bagi salah satu contoh bid'ah ialah sembahyang sunat qabliyah untuk solat Jumaat, di mana saya terangkan tidak ada. Nabi SAW apabila hari Jumaat, tergelincirnya matahari, masuknya waktu zuhur, baginda keluar dari rumah terus ke mimbar. Kemudian azan dan baginda terus berkhutbah. Baginda tidak solat sunat qabliyah Jumaat dan baginda tidak memberi masa kepada orang yang hadir, para jemaah, untuk solat sunat qabliyah Jumaat. Dan ini baginda melakukan secara berterusan daripada mula solat Jumaat disyariatkan sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Ada pula yang bagi dalil. Dah biasa buat. Orang kata bid'ah, baru cari dalil. Cari. Ada hadis sahih Muslim. Supir bas udara tu tak tahu. Sahih Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya di antara dua azan ada solat. Di antara dua azan, maksudnya antara azan dan qamat ada solat. Yang ini dua rakaat solat sunat. Dan itulah solat sunat qabliyah. Mereka kata ada dalil ni. Apa pula kata bid'ah? Pandai-pandai bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kitab-kitab usul fiqh, termasuklah yang paling basic sekali, diterangkan tentang dalil-dalil ni, tentang nas-nas ni. Dan ada yang terangkan apa yang dimasukkan sebagai ada yang am, ada yang khusus. Ada yang umum, ada yang kita kata khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, semikian. Mudah cerita. Kadang-kadang memang ada dalil umum, tetapi ada pengecualiannya. Contoh. Sekarang ini secara umum semua orang kena lockdown.
kecuali mereka yang ada surat kebenaran untuk pergi kerja atau untuk merentas negeri. Kalau tidak, semua lockdown. Kalau nak keluar ke pasar raya ke apa ke, dalam jarak 10 km. Jadi ada yang umumnya dan ada pengecualiannya. Sama juga, bagi hadis Nabi SAW tu, memang sahih. Memang sahih antara dua azan, ada solat sunat qabliyahnya. Baginda ulang hadis tu 3 kali. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian untuk solat Jumaat tidak ada solat sunat qabliyah. Semudah gitu je. Dan orang-orang agama ni yang berhujah sedemikian, mereka tahu kaedah usul fiqh ni. Sebab kaedah ni sangat basic. Dia bukan kaedah high level tu. Sangat-sangat basic. Jadi bila mereka berhujah ni, kamu belajar usul fiqh selama ni, apa guna? Kan? Kita bila kita baca hadis, dia orang kutuk, ni baca satu hadis saja ni. Okey. Padahal mereka sendiri hanya baca satu hadis dan mengabaikan hadis yang lain. Jadi yang saya nak tekankan ya, dalam konteks solat berjemaah, doa berjemaah ke ataupun solat sunat qabliyahnya, bukan tu. Tapi saya nak bagi tahu para pendengar yang dirahmati Allah semuanya, kita kena bezakan ya. Saya ulangi sekali lagi. Ini bukan saya tersasul cakap ke apa ke. Masyarakat kita kebiasaannya sebelum ini beramal dulu asalkan baik. Dalil kemudian cerita. Datang generasi baru, generasi dalil. Ustaz-ustaz yang amanah, yang mengajar berdasarkan dalil. Yang mengajar berdasarkan Al-Quran, hadis. Hadis tak cukup baca hadis saja. Bukan aukamakal. Tapi disebutkan riwayat Ahmad, disebutkan darjatnya. Dan juga generasi yang beramal berdasarkan dalil. Tanya. Baru generasi yang sebelum ni, yang amalkan dulu, baru mereka cari-cari dalil. Bila cari-cari, jumpa dalil yang daif, okey bagi alas tu. Cari-cari dalil yang umum, boleh pakai. Jadi hati-hati dengan mereka ini. Mereka inilah yang kadang-kadang pakai kopiah, pakai serban besar, tayang sijil. Mereka ni lulusan agama apa semua ni. Tapi mereka inilah sebenarnya kita kena waspada. Bukan semua, sebahagian. Sebahagian lagi memang amanah, memang jujur. Memang mereka berkata, ya ini amalan masyarakat kita. Yang dalil sebenarnya ialah sekian. Okey, panjang pula saya cerita ni. Dah 45 minit dah pun ya. Minta maaf kalau terlebih panjang ya. Okey, asalnya saya ni nak cerita tentang ni. Masuk bab baru, bid'ah dan kesempurnaan Islam. Tapi nampaknya dah panjang sangat, yang itu saya tangguh kepada esok insya-Allah ya. Esok insya-Allah, esok Jumaat pagi kita buat FB live tajuk bid'ah dan kesempurnaan Islam. Hari Sabtu insya-Allah tajuk special. Tajuk special Tauhid 3 versus Sifat 20. Insya-Allah hari Sabtu Tauhid 3, Tauhid Wahabi tu. Yang Wahabi yang Tauhid tu, Tauhid 3 versus Sifat 20. Mana yang lagi bagus, mana yang berdasarkan ayat Quran, mana yang dapat memberikan kita pengenalan kepada Allah. Dan juga betul ke Tauhid 3 tu diamalkan oleh orang-orang yang mudah mengkafirkan, mudah membunuh umat Islam ke apa ke ya. InsyaAllah jika tidak ada perubahan dalam jadual penerbangan saya ya. Jadi saya minta maaf, hari ini tertukar topik. Jadi tajuk bid'ah dan kesempurnaan Islam esok pagi insyaAllah, Jumaat pagi. Dan Sabtu pagi insyaAllah Tauhid 3 versus Sifat 20 insyaAllah. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Di sini satu lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Ada seorang yang telah WhatsApp kepada saya. Dia terangkan, Kapten salah, bukan tasbih kifarah tapi tasbih kafarah. Lalu dia jelaskan beza kifarah dan kafarah. Jadi saya ucapkan jazakallahu khairan kasiran ya. Okey, yang betul tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.